Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sambung pengajian kitab Fathul Majid. Hari ini kita akan masuk, kita masih lagi dalam perbincangan bab yang ke-6 kan? Masih lagi bab ke-6, Tafsirut Tauhid. Kita masih lagi dalam bab Tafsirut Tauhid. Iaitu dalil yang seterusnya dalam mentafsirkan Tauhid. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, iaitu cucu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibunuh secara zalim Syekh ni oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Okay. Fi sahihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam sahih, itu sahih Bukhari, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya. Maksud haramlah harta dan darahnya itu haram untuk disentuh, haram untuk ditumpahkan, melainkan dengan syarat-syarat yang tertentu, melainkan kalau dia telah melanggar hak-hak Allah. Sedangkan hisab perhitungannya, maksudnya perhitungan amal dia baik atau buruk, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zahirnya dia dah mengucap la ilaha illallah dan dia telah menzahirkan keislaman. Dan riwayat lain pula berkata, man syahida Allah, man umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah, wa iqamus salah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Kan? Maka faqad harama maluhu, ataupun apa tu? Umirtu an uqatila hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan, fa in fa'alu dzalik faqad harama maluhu, maka haramlah darahnya dan hartanya, melainkan illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Okey. Maka diilahkan dengan hak Islam. Okey. Melainkan kalau dia langgar perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh ditumpahkan darah. Sebab haramlah harta dan darahnya, maksudnya kalau mengucap Islam tak boleh nak kita rampas hartanya, tak boleh ditumpahkan darahnya. Okey. Kecuali dengan hak Islam, iaitu kalau dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh dihukum bunuh, seperti murtad, seperti orang yang dah berkahwin kemudian dia berzina, dengan juga seperti bunuh balas, qisas. Tapi poin daripada hadis ni ialah ni, wa kafara, dan mengingkari sembahan selain daripada Allah. Ini poin daripada hadis ni. Yang ni dikendaki daripada hadis ni. Kenapa? Sebab bab kita sekarang ni ialah bab Tafsirut Tauhid. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala, dia nak huraikan tentang tafsir Tauhid, iaitu antara tafsir Tauhid adalah kita tidak beribadah melainkan kita kena kufur, kita kena tolak sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang tu, dia mengucap la ilaha illallah, tetapi dia tidak menolak sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menolak sembahan selain Allah, dia masih lagi mengiktiraf sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dia masih lagi tidak dianggap sebagai orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Dia masih lagi dianggap orang yang tidak mengucap kalimah la ilaha illallah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini poin dia. Wa kafara, mengingkari sembahan selain Allah Ta'ala. Mari kita baca huraiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh daripada Abu Malik Al-Asja'i, dari ayahnya daripada Nabi SAW. Wali Al-Asja'i inilah yang sahabat Nabi yang tanya berkenaan dengan baca bismillah kuat. Abu Malik namanya adalah Sa'ad bin Tariq
Al-Kufi, orang Kufah, thiqah, terpercaya. Wafat sekitar tahun 140 Hijriyah. Maksudnya dia tabi'in lah. Dan ayahnya Tariq adalah bin Ash'am, bin Ashyam, Ashyam. Tariq bin Ashyam. Ashyam. Okey. Ahmar, wazan Ahmad. Ibn Mas'ud al-Asja'i. Ibn Mas'ud, Ashyam bin Mas'ud al-Asja'i. Seorang sahabat, dia meriwayatkan banyak hadis. Muslim berkata tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali anaknya. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Malik, dia kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada suatu kaum. Nabi kata, itu barang siapa mengesahkan Allah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisabnya adalah terserah kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada jalur Yazid bin Harun, dia berkata, aku Abu Malik memberi khabar kepada kami dari ayahnya. Ahmad meriwayatkan juga daripada Abdullah bin Idris, dia berkata, aku telah mendengar Abu Malik berkata, aku telah berkata kepada ayahku. Selanjutnya lafaz hadis di atas. Riwayat hadis dengan lafaz ini merupakan tafsiran dari lafaz la ilaha illallah. Apa point dia? Maksudnya sebelum ni ya riwayat daripada Ahmad dan juga riwayat lain semuanya datang daripada jalur Abu Malik al-Asja'i ni. Tak ada sahabat lain yang riwayatkan. Jadi boleh kita kata hadis ni gharib pada Abu Malik al-Asja'i. Gharib nisbi. Riwayat hadis dengan lafaz ini merupakan tafsiran dari lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia kata, riwayat hadis ini dengan lafaz ini merupakan tafsiran daripada lafaz la ilaha illallah. Maksudnya tambahan dan kafir dengan apa yang disembah selain Allah Ta'ala itu adalah tafsir kepada rukun an-nafi. Rukun an-nafi itu rukun la ilaha. Kita semua tahu bahawa kalimah la ilaha illallah ni dia terbahagi pada dua bahagian. Satu la ilaha, satu illallah. La ilaha, tiada yang layak untuk diibadahi dengan benar. Yang ni dibawa kepada rukun, satu rukun kalimah la ilaha illallah dia panggil rukun nafi, iaitu kita kena menafikan segala bentuk sembahan selain Allah. Illallah iaitu mengisbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita orang tu mengucap, dia mesti ada dua-dua rukun ni. Dia mesti faham kedua-dua rukun ni. Jadi dalam hadis ni bila dia sebut, siapa mengucap la ilaha illallah dan kafir dengan apa yang disembah selain Allah. Jadi ucapan kafir dengan apa yang disembah selain Allah itu ialah huraian kepada la ilaha illallah. Itulah hadis ni dia masukkan dalam bab tafsirut tauhid. Bab tafsirut tauhid. Mari kita baca lagi. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, ketahuilah bahawa Allah mensyaratkan terpeliharanya harta dan darah dalam hadis ini dengan dua hal. Yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah dengan pengetahuan dan keyakinan. Mestilah, sebab maksud syahadah yang kita sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Apa maksud syahadah? Bila orang tu bersyahadah iaitu an-nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan berdasarkan kefahaman dan keyakinan. Ucapan dengan lisan, kesaksian dengan lisan berdasar yang diasaskan kepada kefahaman, pengetahuan dan juga kepada keyakinan. Baru namanya bersaksi. Kalau dia ucapkan dengan lisan tapi dia tak ada pengetahuan tentang benda tersebut, dia belum lagi bersaksi. Ataupun dia mengucap kalimah la ilaha illallah tetapi dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan, dia saksikan, maka itu juga tidak dinamakan saksi. Dan kita bagi tahu sebelum-sebelum ni, contohnya dalam mahkamah. Dalam mahkamah, bila orang tanya, adakah kamu menyaksikan bahawa si fulan telah membunuh? Kamu kata, nama dia, katakanlah kita reka satu nama. Kita kata, Zaid ini telah membunuh. Kamu bersaksi atas perkara itu? Okey, saya bersaksi, dia kata. Okey, cuba ceritakan tentang Zaid. Siapa itu Zaid? Zaid itu tinggi dan putih warna kulitnya.
Tengok Zaid yang dituduh itu yang bukan berwarna putih dan bukan yang tinggi. Maka dia bersaksi atas apa dia? Bukan di atas pengetahuan. Nampak? Dia tertolak. Sangkaan seperti itu. Yang kedua, dia kata, benarkah kamu nampak dia telah membunuh? Kamu nampak dia tikam, tenggelam terus pisau dalam perut dia? Saya tak nampak. Saya nampak dia macam tampar dia sahaja. Maka tak boleh kata dia membunuh. Kamu nampak dia? Saya tak pastilah. Saya tak pasti dia tikam ke tak tikam. Jadi macam mana kamu kata dia boleh membunuh sedangkan kamu tak pasti? Maka akan tertolak dalam mahkamah. Lepas tu dalam mahkamah kan dia akan tanya, betulkah kamu nampak? Betul ke kamu ni? Apa nombor plate dia? Kemudian dia macam-macam dia tanya dalam mahkamah. Untuk apa? Untuk menguji, untuk memeriksa adakah dia ni betul-betul yakin dengan apa yang dia buat. Kalau kejap-kejap dia tukar, maksudnya dia tak yakin. Begitulah juga tuan-tuan rahimani wa rahmatullah. Kesaksian kita dengan Allah Ta'ala dalam ucapan La ilaha illallah, dia mesti ada dengan pengetahuan. Maksudnya dia tahu apa yang dia ucapkan. Yang kedua, dia yakin dengan apa yang dia ucapkan. Betullah kata Syekh sini, iaitu pengucapan La ilaha illallah dengan pengetahuan dan keyakinan. Sebagaimana diikat dalam mengucapkannya dalam banyak hadis. Nampak? Jadi, apa maksud bersaksi La ilaha illallah? Iaitu ucapan yang disertai dengan pengetahuan dan keyakinan. Itu maksud bersaksi. Itu maksud syahadah. Dah faham? Jadi bila kita faham kaedah ni, kalau orang tu dia ucap La ilaha illallah, apa maksud dia? Saya tak tahu maksud dia. Gagal. Dia ucap La ilaha illallah, maksudnya apa? Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kamu yakin dengan kalimah ni? Saya tak berapa yakin lah, 50-50. 70-30. Tak sah lagi. Walaupun benda tu mungkin dalam hati dia, di zahirnya nampak macam dia masuk Islam, mungkin dia simpan. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak. Islam itu Allah Taala itu wa hisabuhu ala Allah. Dia hisabnya daripada Allah. Bila dia zahir dah mengucap di Islam, darahnya terpelihara. Nah, yang ni yakin tak? Faham tak ni? Betul tak? Antara perkara yang membatalkan keislaman dia panggil syak. Ada panggil kufur syak. Ada perkara yang menyebabkan keluar daripada Islam, ada 4 tuan-tuan. Satu dengan perbuatan. Yang kedua dengan ucapan. Yang ketiga dengan i'tiqad. Yang keempat dengan syak. Ada 4 yang menyebabkan seorang terkeluar daripada Islam. Yang ni dalam kuliah-kuliah akan datang. Biiznillah ta'ala. Okey. Yang kedua, syarat untuk terpelihara darahnya daripada dirampas ataupun diperangi kerana mereka itu musyrik adalah mengingkari kufur kepada sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Maknanya dia kena tolak. Kalau dia ucap La ilaha illallah tapi dia tidak menolak kekufuran, dia sokong kekufuran, dia apa lagi, dia menganggap bahawa kekufuran tu okey, tak ada masalah, boleh diamalkan, boleh dia menjadi pilihan, maka dengan demikian tidak cukup dengan hanya mengucap lafaz tanpa makna, tapi harus ada pengucapan dan pengamalan. Dia mesti bertindak dengan, mesti ada konsekuens daripada ucapannya. Maksudnya ni para ulama kata dia ada syarat apa dia ni? Dia panggil syarat, dia kena al-inqiyad. Dia kena inqiyad, dia kena ada menzahirkan ketundukan kepada kalimah itu tadi dengan dia kena tinggalkan sembahan selain Allah Ta'ala dan dia kena beribadah hanya kepada Allah. Faham tak ni? Dia kena ada pengingkaran, maksudnya kena ada tindakan. Maksudnya bila ucap La ilaha illallah, dia dah ucap dah. Kamu yakin? La ilaha illallah. Kamu faham? Tiba-tiba dia sujud lagi dekat berhala. Nah, tak sah juga. Itu maksud dia. Tak sah. Maksudnya ucapan kamu tu tak betul. Ucap lagi kalimah La ilaha illallah. Betul faham. Yakin dengan maknanya. Tiba-tiba mengharapkan barakah daripada perkara-perkara yang tidak ada dalil padanya.
bergantung hati harap pada benda tersebut dan beriktikad pula bahawa benda yang dia ambil barakah tadi boleh menyelamatkan dia. Seumpamanya. Kat sini tuan-tuan Allah saya nak beritahu kat sini. Bukan semua barakah itu tawassul. Ada satu ustaz ni dia mengajar kat masjid, kat rumah saya. Ambil barakah tu tawassul lah. Kita kata, ustaz faham ke tawassul tu apa? Barakah tu, tawassul itu ialah kita menjadikan sesuatu itu jalan tengah untuk menyampaikan kita kepada hajat kita. Itu tawassul. Barakah itu maksudnya ialah banyaknya kebaikan dan berterusan. Jadi kita nak ambil kebaikan yang ada pada benda tersebut. Betul Allah Ta'ala kata, wa anzalna wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan daripada langit itu air yang diberkati. Air hujan. Air hujan diberkati sebab banyak kebaikan. Dengan air hujan lah orang boleh minum, orang boleh mandi, boleh membasahkan bumi, menumbuhkan tanaman. Okey. Meneruskan putaran rantaian makanan, meneruskan apa tu? Itu termasuk dalam rantaian makanan. Fotosintesis, macam-macam lah. Barakah air hujan ni. Betul ada malaikat yang khas tuju untuk jaga hujan. Maka dalam kitab Al-Barbahari kata, sehingga walaupun riwayat ini dibuktikan, sehingga dalam Al-Barbahari kata, sehingga setiap titisan hujan tu ada satu malaikat yang turun bersamanya. Punyalah diberkati air hujan tersebut. Nah, itu barakah. Tawassul ni kita minta orang dengan kita melakukan satu perkara itu agar dia menyampaikan hajat kita. Contohnya kita tawassul dengan selawat. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Kita berdoa, ya Allah ampunilah aku. Jadi dengan selawat kita itu dia menyampaikan hajat kita agar Allah Ta'ala itu jadi penyampai kepada supaya hajat kita sampai kepada Allah Ta'ala. Tawassul. Jadi dia mengajar kat masjid, tawassul tu tabarruk lah, tabarruk tu tawassul. Ya Syekh, ya Ustaz, jangan confusekan orang awam. Okey? Naam. Ila akhir, tapi itu yang kita huraikan pada tempatnya nanti, bukan maqam. Jadi mengingkari kufur terhadap sesuatu yang disembah selain Allah, maka dengan demikian tidak cukup hanya dengan mengucapkan lafaz tanpa makna, tapi harus ada pengucapan. Aku berkata, maksudnya penulis kitab ni, di dalamnya terkandung firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bit-taghuti", barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, maka telah berpegang kepada tali yang kuat dan tidak akan putus. Taghut kita bincang kuliah yang lepas, iaitu apa saja yang disembah, ditaati dan diikuti yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, maka itulah taghut. Ma tajawaza bihil abdu haddahu, iaitu seorang hamba itu melampaui had batasan yang patut dilakukan dengan mengikuti atau menyembah ataupun dengan mentaati taghut ini. Ini termasuk keterangan yang hebat tentang makna la ilaha illallah. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW, dengar betul, tidak menjadikan pengucapan sahaja pelindung darah dan harta. Bahkan bukan pula pengetahuan tentang ertinya serta mengucapkannya. Bukan pula pengakuan terhadap kebenarannya. Dan juga bukan kerana seorang tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah sahaja, tiada Tuhan yang disembah melainkannya. Bahkan darah dan harta tidak haram, maksudnya tidak haram untuk disentuh kecuali dengan menambahkan kepada semua itu satu lagi syarat, terhadap apa yang disembah selain Allah. Cantik maksud dia kata, kalau dia mengucap saja tapi masih lagi sembah selain Allah, tak selamat lagi darah dia. Kalau dia mengucap dan dia faham, tak selamat lagi. Kalau tak kufur, tak meninggalkan sembahan selain Allah. Kalau dia ucap, dia faham, dia yakin, tapi tetap juga tidak meninggal, tak selamat lagi. Dia ucap dan dia faham dan dia yakin, kemudian dia pula seru, ajak orang kemudian dia kata dia tak sembah selain Allah Ta'ala. Dia ucapan saja, dia kata dia tak sembah selain Allah Ta'ala, tapi perbuatannya dia masih lagi, maka darah dia belum lagi terpelihara. Jika ia ragu atau bimbang, maka hartanya dan darahnya tidak haram. Maksudnya ragu-ragu, tak boleh. Cuma ragu-ragu ni dalam perkara yang tak nampak.
Ragu-ragu ni tak nampak. Okey. Betul dalam orang munafik, antara nifak yang paling famous sekali di kalangan orang munafik ialah nifak syak, dia panggil. Kufur syak waraib. Dan alangkah ampuhnya argumentasi hujah ini untuk melumpuhkan penentangnya. Apa maksud dia? Alangkah ampuhnya argumentasi ini untuk melumpuhkan penentangnya. Apa cerita pula ni? Okey, dia kena faham konteks apa yang berlaku pada zaman Syekh. Pada zaman Syekh itu, Syekh masa dalam dia punya pergerakan dakwah tauhid dia, maka ada kelompok-kelompok yang ada di Jazirah Arab ketika itu yang masih melakukan perbuatan syirik. Buatan syirik apa dia? Iaitu pergi sembah pokok, sembah kubur, minta hajat dekat kubur, macam-macam sembah kubur lah. Bahkan sembah pokok pun ada. Jadi bila Syekh rahimahullah dia buat gerakan tauhid untuk menghapuskan benda-benda syirik ni semua, maka ada orang yang dia beralasan kata, kamu nampak Abdul Wahab, wahai Syekh, wahai Muhammad bin Abdul Wahab, kamu serang kami sedangkan kami mengucap la ilaha illallah. Dia bagi hujah macam tu. Bukankah Nabi dah kata siapa mengucap la ilaha illallah faqad asabu minni dima'ahum lahum illa bihaqqil Islam, dan darahnya akan terpelihara. Maka kenapa kamu wahai Syekh Muhammad Abdul Wahab, kamu serang kami sedangkan kami ini Muslim, kami ini mengucap la ilaha illallah? Kita jawab dengan hadis ni. Syekh kata, ya betul, la ilaha illallah akan terjaga darah kamu, terpelihara darah kamu dan harta kamu, tetapi kamu tidak meninggalkan kekufuran. Kamu tidak kufur. Nampak tak syarat dia tadi? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia kena tolak sembahan selain daripada Allah Ta'ala. Masalahnya kamu tidak menolak sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kami perangi kamu. Setelah diberi nasihat, setelah diberi surat, bersurat-surat Syekh Abdul Wahab, bila nak serang satu kampung itu, bila nak hapuskan benda syirik itu, dia akan hantar surat dulu. Surat 1, surat 2, surat 3, surat 4. Tak nak terima juga, maka ketika itu Syekh akan serang. Jadi kita kata, apakah serangan Syekh itu salah? Dia kata, itu dalam kitab Kashfus Syubuhat. Dia dah jawab. Syekh Abdul Wahab dia jawab. Dia kata, Abu Bakar As-Siddiq, dia pergi lawan Nabi palsu. Nabi palsu itu mensyirikkan Allah Ta'ala. Tak. Nabi palsu tak mensyirikkan Allah. Dia mensyirikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensyirikkan Nabi maksudnya apa? Menjadikan bahawa ada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensyirikkan Nabi, bukan mensyirikkan Allah. Menjadikan Nabi itu ada sekutu dalam risalah. Kalaulah mensyirikkan Nabi Muhammad, maksudnya menjadikan ada Nabi selain Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir, Abu Bakar dah perangi mereka, sampai berapa 70 orang qurra, para hafiz Quran meninggal dalam peperangan tersebut. Mana lebih teruk? Mensyirikkan Nabi Muhammad dalam bab risalah atau mensyirikkan Allah Ta'ala dalam babul ibadah? Begitu juga dengan Ali bin Abi Talib memerangi golongan Khawarij. Khawarij mensyirikkan Allah tak? Tetapi sebabkan mereka itu menyimpang, menghalalkan darah umat Islam, maka Ali berkhawarij. Adakah Khawarij syirik? Tidak syirik. Tapi darahnya ditumpahkan tak? Ditumpahkan. Diperangi. Betullah kata Syekh kat sini, alangkah ampuhnya argumentasi hujah ini untuk melumpuhkan penentangnya, untuk melumpuhkan penentang tauhid. Masya Allah. Disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun ni Syekh Abdul Rahman bin Hasan juga tulis. Nampak ni? Ini menunjukkan bahawa harta dan darah seseorang tidak diharamkan. Maksudnya tidak diharamkan kita untuk menyentuhnya. Kecuali jika ia mengucap kalimah la ilaha illallah dan kafir kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Jika dia mengucapkannya dan tidak kafir kepada sesuatu yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya halal kerana ia tidak mengingkari syirik dan kafir terhadapnya. Kerana tidak menafikannya sebagaimana dinafikan oleh lafaz la ilaha illallah. Dekat sini tuan-tuan ada satu poin yang penting sangat. Bila orang ucap la ilaha illallah, dia tak boleh dalam hatinya ada unsur menerima kekufuran. Tak boleh. Dia kata, alah, tak apalah, orang lain nak jadi kafir, jadilah. Itu hak dia, tak boleh. Itu dia tak kufur dengan perkara tersebut. Aku berkata, Syekh kata Syekh lagi, inilah syarat kebenaran ucapan la ilaha illallah.
maka pengucapan itu tidak sah kecuali dengan 5 syarat yang disebutkan penulis rahimahullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan perangilah mereka, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Okey, maka pengucapan ini tidak sah kecuali dengan 5 syarat yang telah disebutkan penulis. Apa 5 syarat tadi? Mana pen webcam saya ni? Apa 5 syarat tadi, tuan-tuan? 5 syarat tadi, pertama, dia mengucap. Dia kena ucap dengan lisan. Yang kedua, dia ada ilmu tentang apa yang diucapkan. Yang ketiga, dia kena yakin. Yang keempat, apa dia? Dia kena menolak kesyirikan. Dia kena kufur dengan segala yang diucapkan. Yang pertama, dia kena ucap la ilaha illallah, dia kena ucap. Yang kedua, dia tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sembah. Dia kena faham. Yang ketiga, dia kena yakin. Yang keempat, dia tidak menyembah melainkan Allah Taala. Yang kelima, dia kena kufur, dia kena tolak. Dia kena melakukan amalan. Dia kena lakukan dengan amalan. Itu kata Syekh 5 tadi. Okey. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya ketaatan sepenuhnya untuk semata-mata milik Allah. Ini ayat Quran. Dalil bahawa boleh memerangi orang musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, maka bunuhlah orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Ini dalam peperangan jihad, ya tuan-tuan. Bukannya jiran sebelah rumah ada orang musyrikin begitu tak pergi bunuh. Itu salah. Itu salah. Okay? Maka bunuhlah orang musyrikin itu dalam peperangan di mana saja kamu jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Waqulu lahum kulla marsad. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Ini dalam kes peperangan. Kes peperangan. Bila berperang dalam konteks jihad, bila kita kata sama ada dia masuk Islam ataupun ditunduk dalam negara Islam. Nabi kata, bila kamu ila tanzilu ila sahatihim, bila kamu turun dekat tempat mereka, wahai Ali, maka falyakun, maka hendaklah perkara yang pertama sekali ila tad'uhum ila haqqillah, ila ibadatillahi wahdah, ila ibadatillahi wahdah. Mengajak mereka supaya menyembah Allah Taala semata-mata. Kena ajak mereka kepada apa yang Allah Taala telah perintahkan mereka. Kalau mereka terima, maka bagus. Kalau tak terima, mereka kena bayar jizyah. Kalau tak nak bayar jizyah, maka diperangi. Itu maksud dia dalam ni. Bukannya nampak orang kafir sebelah tembak. Bukan. Nah, jadi baca ayat dengan konteks yang betul. Baca ayat dengan konteks yang betul. Ya. Okey. Allah menyuruh untuk memerangi mereka sehingga mereka bertaubat dari syirik dan memurnikan amalnya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Mendirikan salat, membayar zakat. Jika mereka menolak semua itu atau sebahagiannya, maka secara ijma' mereka harus diperangi. Jika mereka menolak, bukan tak bayar, mereka menolak, tak nak bayar zakat, menolak kefarduan solat. Di sini mazhab Syafi'i, siapa tinggalkan solat dalam keadaan dia i'tiqad bahawa solat itu wajib, dan dia bukan tinggalkan solat secara apa total, dia masih lagi muslim, cuma dia dosa besar. Di sini mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Walaupun kita tahu mazhab Ahmad bin Hanbal kata kafir dia tinggalkan solat walaupun satu solat. Mazhab Syafi'i kata kalau dia tinggalkan solat, satu solat dengan keadaan dia mengiktiraf hukum wajib, maka dia belum kafir lagi. Dia dosa besar. Tapi syarat dia kena i'tiqad, dia kena tidak menolak hukum solat. Kalau dia tolak hukum solat, dia kafir. Ini is mazhab Syafi'i. Bahkan ijma' ulama. Siapa menolak hukum solat, dia kafir. Dia tolak untuk bayar zakat, dia kafir. Kata Syekh kat sini, jika menolak semua ini, maka secara ijma' mereka harus diperangi. Okey. Ustaz, kenapa sikit-sikit perang? Ya, sebab ini syiar utama Islam. Syiar utama Islam iaitu salat, mengucap, zakat. Apabila 2-3 benda ini tidak didirikan, dia akan menimbulkan fenomena kekufuran yang sangat besar. Jadi fenomena kekufuran tu ialah satu benda yang berbahaya dalam Islam, dalam masyarakat Muslim. Okey. Kita tak nak ada satu trend yang orang tak solat.
Satu trend yang orang meninggalkan solat. Satu trend orang boleh membantah hukum Islam secara terbuka. Sebab dia akan melahirkan, dia akan jadi domino effect, orang putih kata. Dia akan kena kat sini pula, dia akan kena kat buat lain, dia akan tersebar dalam masalah, dia akan terbuka pintu fitnah yang sangat besar kalau tidak diperangi. Nah, juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dia kata, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih, fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadah bahawa tiada yang disembah melainkan Allah, yang hak melainkan Allah, beriman kepadaku dengan dan apa yang aku bawa. Mereka tak beriman, dia kafir. Jika mereka telah melakukan semua itu, maka darah dan harta mereka telah terjaga daripadaku, kecuali dengan haknya, dan nisab mereka terserah kepada Allah. Dan berbeza tuan-tuan dengan orang kafir dan duduk dalam negara Islam. Dan mereka itu ahlu zimmah, yang telah mengangkat perjanjian untuk taat setia dan tidak mempertikaikan orang Islam, tidak menyentuh orang Islam. Maka yang ni dia panggil ahlu zimmah, dia beri perlindungan juga. Tetapi kalau dia duduk dalam negara Islam, tapi dia mempertikaikan Islam, menyentuh hak orang Islam, melecehkan orang Islam, mengejek orang Islam, maka dia bukan ahli zimmah, bahkan wajib dihukum bunuh kalau dicela Rasulullah SAW. Kalau dicela Rasulullah SAW, maka dia hukumnya wajib, dia dihukum bunuh. Tapi sekali lagi, dihukum bunuh dengan apa? Dengan perintah, arahan daripada pemerintah mahkamah yang jatuhkan hukum bunuh, bukannya AJK masjid, bukan. Saya sebut sekali lagi, apa saja melibatkan darah, melibatkan rampasan harta, yang melibatkan kepentingan awam, ketenteraan dan peperangan, itu adalah hak pemerintah kerajaan untuk mendeklarkannya. Adapun kita tak boleh tumpahkan darah sesuka hati begitu, maka dia salah. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dhalika 'asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah bersabda, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadah bahawa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Jika mereka telah lakukan itu, semua mereka telah menjaga darah dan harta mereka daripadaku, kecuali dengan haknya, dan hisabnya terserah kepada Allah. Kedua hadis ini mentafsiri dua ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal dan surah Al-Bara'ah tadi, iaitu perangilah mereka. Para ulama telah sepakat bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah tetapi tidak meyakini maknanya dan tidak mengamalkan isinya, maka dia tetap diperangi sehingga ia mengamalkan apa yang ditunjukkan berupa nafi dan isbat. Abu Sulaiman Al-Khattabi, ulama mazhab Syafi'i, Ma'alim Sunan, mensyarahkan Sunan Abu Dawud, rahimahullah, dalam menjelaskan sabda Nabi, aku disuruh untuk merangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah, mengatakan, telah diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan ini adalah para penyembah berhala, bukan ahli kitab, kerana mereka mengucap la ilaha illallah, kemudian mereka diperangi, tidak dibebaskan dari pedang. Itu orang musyrikin. Al-Qadhi Iyad berkata, pengkhususan terjaganya harta dan darah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah merupakan ungkapan sebagai bukti adanya sambutan kepada iman. Yang dimaksudkan di sini adalah orang musyrikin Arab dan para penyembah berhala. Adapun selain mereka, iaitu orang yang mengakui tauhid, maka tidak cukup dalam penjagaannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, dan ia mengucapkannya masih dalam keadaan kafir. Okey. Jadi kalau orang tu masih lagi dia buat syirik tapi dia mengucapkan, maka tak ada lagi penjagaan darahnya. An-Nawawi berkata, haruslah ini dibarangi, disertai dengan beriman kepada segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis tadi, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Kat sini kita kata, kalau dia ucap la ilaha illallah, tapi dia menolak satu saja daripada undang-undang Islam, daripada hukum Islam, maka dia kafir juga. Apatah lagi kalau undang-undang itu ialah perkara yang telah menjadi ijma', yang jadi benda yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Al-Quran dengan sunnah begitu jelas menceritakan berkenaan dengannya, maka dia berjatuh kafir kalau dia lakukan perkara sedemikian. Contohnya, dia tolak hukum salat, kafir dia. Dia tolak hukum hijab, kafir dia. Tolak Beza dengan orang yang tak pakai hijab tapi dia tak tolak, itu lain, dia tak jatuh kafir, dia dosa besar. Banyak kali kita sebut, dan kita akan sebut banyak kali sebab pendengar-pendengar bukan orang yang sama sentiasa. Ada orang baru. Kalau dia tolak hukum Islam, maka dia akan jadi kafir, walaupun dia melaksanakan hukum tersebut. Dia tolak hukum hijab,
Dia tolak hukum hijab. Dia kata bagi dia hijab itu tidak wajib. Habis kenapa kau hijab? Aku hijab sebab aku ni mak ayahku suruh. Aku sebab hormat ke mak ayahku je. Kafir dia. Kafir dia. Okay? Dia tolak hukum Islam yang telah disepakati oleh umat Islam. Ada pun masalah yang ulama khilaf lagi, dia wajib ke tak wajib, itu cerita lain. Ini masalah yang telah sepakat. Dan biasanya yang telah sepakat ni ialah ahkam, hukum-hukum hakam yang jelas dalam Quran. Solat, zakat, puasa, haji, hijab, keharaman arak, larangan khinzir, larangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mencela, larangan untuk menjatuhkan maruah para anbiya, para nabi, tidak mencela Al-Quran dan seumpama dengannya. Ini perkara yang telah disepakati dan tak boleh kufur kepadanya. Rukun-rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Syekhul Islam ketika ditanya tentang penyerangan terhadap bangsa Tatar, nampak tak? Tatar ni orang Mongol lah yang serang Islam, kata setiap kelompok yang menolak untuk melaksanakan syariat Islam yang bersifat amaliyah zahir, solat, zakat, puasa, haji, iaitu bangsa Tatar dan yang lainnya, maka wajib diperangi sehingga mereka melaksanakan syariat Allah. Meskipun mereka mengucapkan kedua kalimah syahadah dan menjalankan sebahagian syariatnya. Nampak tak? Walaupun dia menjalankan sebahagian syariat. Contohnya macam tadi, Nabi palsu tadi. Dia menjalankan syariat, dia solat. Maksudnya bila Abu Bakar As-Siddiq nak serang mereka, Umar Al-Khattab kata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, macam mana kamu nak serang mereka ni sedangkan aku dengar mereka azan subuh. Aku ingat lagi dulu dengan Rasulullah SAW. Ketika kami berperang dulu, kami akan tunggu waktu subuh. Kalau waktu subuh tu mereka azan, kami takkan perang. Takkan perangi mereka. Okay. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, wallahi demi Allah, aku akan memerangi kelompok yang memisahkan antara solat dengan zakat. Maksudnya yang kata solat tu wajib, tapi yang kata zakat tak wajib. Maksudnya dilaksanakan tak sebagai syariat Islam, dia laksanakan solat. Tapi yang dia tak laksanakan apa? Yang dia tolak tu hukum zakat. Bukan dia tak bayar zakat, dia tolak hukum zakat. Maka ketika ini kata Syekhul Islam, meskipun mereka mengucapkan kedua kalimah syahadah dan melaksanakan sebahagian syariat Islam, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang merangi orang yang menolak membayar zakat, inilah disepakati oleh para ahli fiqah setelah mereka. Syekh Abdul Wahab dia pergi serang orang yang buat syirik tadi. Dan waktu gerakan dia dapat sokongan ramai, akhirnya jadi satu negara yang kuat. Akhirnya dapat tawan Mekah dengan Madinah. Kekuatan negara yang di bawah Syekh Abdul Wahab tadi telah menimbulkan perasaan hasad dengki dari kerajaan Turki Uthmaniyah yang ketika itu berakidah dengan akidah Sufiyah Kuburiyah yang kita nak declare awal-awal kat sini. Tuan-tuan yang mengaji sirah, sejarah, belajar sejarah dengan mata yang terbuka, telinga yang mendengar, hati yang lapang. Jangan ada unsur ketaksuban. Baca sejarah. Ya betul, Turki Uthmaniyah itu satu kerajaan Islam yang besar. Tapi itu tidak menjadikan mereka itu satu kerajaan yang maksum, bahawa mereka itu perfect dalam segala perkara. Macam berlaku zaman sekarang ni, semuanya seolah-olah mengkritik khalifah Islam, mengkritik Islam. Tak. Kerajaan Uthmaniyah kerana kedengkian mereka terhadap tauhid yang dibawa oleh kerajaan Syekh Abdul Wahab ketika itu, dia perangi dan diupah pula satu tentera Ali Pasha datang daripada British, datang daripada Mesir, yang disokong pula oleh British ketika itu untuk perangi kerajaan Syekh Abdul Wahab yang pertama, sehingga Syekh
Maaf sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta perhatian semua. Ustaz terkeluar daripada Zoom, ada masalah internet. So tadi kita dah call Ustaz. Dia kata dia habiskan kelas setakat ni sahaja dahulu. InsyaAllah akan sambung kelas yang seterusnya lah pada tarikh yang dah ditetapkan. Okey, baik. Jazakumullah khairah.